Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan, selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita berpeluang untuk beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berada pada hadis riwayat Muslim yang ke-6161, di mana kita sedang berada pada tajuk berkenaan tentang Fadailul Khidir, kelebihan Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam. Maka kita telah sebutkan pandangan para ulama tentang siapakah Khidir. Maka ada yang mengatakan beliau adalah Nabi, ada mengatakan Nabi dan Rasul, ada mengatakan wali, dan ada juga yang mengatakan ianya adalah malaikat. Siapakah nama asal beliau? Maka kita telah sebutkan nama asal beliau adalah Balya bin Malkan, yang mana dikenali dengan Khidir kerana ada sebab-sebabnya seperti yang Nabi SAW ada sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang kita telah bacakan sebelum ini. Kita nak baca sanad yang berbeza dan sedikit perbezaan kisah di antara Nabi Allah Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam. 6161 baca sanad dia. Maka berkata sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, innahu bainama Musa fi qaumih, sedang Nabi Musa SAW berada di kalangan kaumnya, yudzakiruhum, mengingatkan kepada kaumnya, bi ayyamillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Sebab itu perawi menjelaskan ayyamullah bermaksud na'ma'uhu wa bala'uh. Maka sedang Nabi Musa mengingatkan kepada kaum dia tentang nikmat dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Idh qala, tiba-tiba Nabi Musa berkata, ma a'lamu fil ardi rajulan khairan wa a'lama minni, aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini seorang pun yang lebih baik dan lebih berilmu daripadaku. Dan kata-kata tersebut walaupun benar tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inni a'lamu bil khairi minhu, sesungguhnya aku, firman Allah, mengetahui dengan seseorang yang lebih baik daripada Musa. Aw inda man hu inna fil ardi rajulan, sesungguhnya pada muka bumi ini ada seorang lelaki, wa a'lamu minka, yang dia lebih berilmu daripada kamu wahai Musa. Maka daripada sini kita belajar bahawa perkataan-perkataan yang mana aku lebih banyak ilmu ataupun aku lebih baik daripadanya adalah perkataan yang Allah tak suka. Al-Quran pun sebut, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menyucikan diri kamu sendiri. Maksudnya jangan kita puji berlebihan diri kita sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih mengetahui dengan siapa yang lebih bertakwa. Kenapa dik? Nak apa? Naik atas nak jumi? Ha? Naik atas ke? Kenapa tu? Sini adik, sini. Ha? Kenapa dik? Tengok dia, kenapa tu? Dia naik atas kot. Naik atas nak? Jumi nak? Bawa dia naik atas dengan aiskrim dia. Okey. Mana tadi? Okey, maka bila Nabi Musa dimaklumkan oleh Allah ada orang yang lebih berilmu daripadanya, panggil Alia untuk ambil daripada tangga. Okey. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fadullani alaih, maka tunjukkanlah daku untuk sampai kepada orang tersebut.
Nabi Musa tak marah bila Nabi Musa tahu ada orang lebih berilmu daripadanya. Bahkan kita belajar daripada sifat Nabi Musa nak belajar daripada orang tersebut. Kadang-kala kita bila ada orang lebih berilmu daripada kita, kita cemburu, kita hasad, kita marah, kita dengki. Itu bukanlah sifat yang sepatutnya. Maka Allah berfirman, faqilalah, maka dikatakan kepada Nabi Musa, tazawwad, siapkanlah bekalan. Dan apakah bekalan yang perlu disiapkan? Hutan, seekor ikan, malihan yang telah dimasinkan. Maka ikan tersebut dah mati, ikan tersebut dah dimasinkan. Maka Allah maklumkan kepada Nabi Musa, fa innahu haitsu tafqidul hut, sesungguhnya di mana hilangnya ikan tersebut, maka di situlah Nabi Musa akan berjumpa dengan orang tersebut. Fantalaqa huwa wa fatahu, maka telah berjalanlah Nabi Musa bersama dengan anak muridnya yang dikenali sebagai Yusha' bin Nun dalam riwayat sebelum ini, hatta tahya ila sakhra, sehingga Nabi Musa dan Yusha' bin Nun sampai kepada sebuah batu besar. Namun walaupun dah sampai ke tempat tersebut, yang mana tempat tersebut sebenarnya adanya Khadir, namun apa sabda Nabi SAW, fa'ummiya alaih, maka ditutupi pandangan mata kedua mereka daripada keberadaan Khidir. Tak nampak, sebab Allah nak uji Nabi Musa AS. Maka bila sampai dekat batu tersebut, sepatutnya di situlah tempat Khadir. Namun sabda Nabi SAW, fa'ummi alaih, maka telah ditutup pandangan mereka berdua daripada melihat akan Khadir alaihi salatu wassalam. Fantalaqa, maka Nabi Musa meneruskan perjalanan. Taraka fatah, dan telah dia meninggalkan seketika akan anak muridnya Yusha' bin Nun. Fattarabal hutu fil ma', maka telah bergerak-geraklah ikan untuk masuk ke dalam air. Faja'ala la yalta'imu alaih, sara mislal kawwah, maka menjadilah ikan tersebut dapat masuk ke dalam air umpama ada terung yang telah disediakan untuk dia. Ikan tersebut dah mati, tapi bila tiba di tempat tersebut, ikan tersebut hidup. Dan itulah sebahagian orang memanggil tempat beradanya Khadir dengan air kehidupan. Tetapi para ulama tafsir tidaklah menyebut begitu. Ada menyebut sebagai ma'ul hayah, tempat kehidupan. Sebab ikan yang dah mati, ikan yang dah dijadikan sebagai ikan masin, bila sampai ke tempat tersebut boleh hidup. Namun sebenarnya para ulama tidak menyebut tentang air kehidupan ataupun tentang ma'ul hayah. Sebaliknya ikan itu Allah hidupkan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan di mana beradanya Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Al-kawwah bermaksud terowong, maka menjadi umpama satu laluan khusus yang ikan itu boleh masuk ke dalam air. Faqala fatah, maka berkatalah Yusha' bin Nun, la alhaqu bi nabiyillah fa ukhbir, maka tidaklah aku bertemu dengan Nabi Musa kecuali aku akan maklumkan kepada Nabi Musa. Sebab tanda di mana Khadir berada adalah di mana ikan tersebut hilang. Namun apa yang berlaku? Fanusia, maka Yusha' bin Nun telah dilupakan tentang perkara tersebut. Falamma tajawaza, sehingga apabila mereka berdua telah melewati, telah meninggalkan tempat di mana ikan tersebut hilang, maka berkatalah Nabi Musa kepada Yusha' bin Nun, atina ghada'ana, bawakanlah kepada kami sarapan kami. Yang mana kita dah baca dalam riwayat sebelum ini, mereka dah tinggalkan tempat tersebut untuk perjalanan sehari semalam. Bahasa mudahnya, mereka dah tinggalkan tempat ikan itu hilang lebih kurang 24 jam. Maksudnya dah jauh tinggalkan tempat tersebut. Maka barulah Nabi Musa merasa letih, Nabi Musa minta makanan. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, demi sesungguhnya kita telah mendapati daripada permusafiran kita ini nasaba, keletihan. Qala, maka berkata perawi, walam yusibuhum nasabun hatta tajawaza, dan mereka tidak merasa letih sehingga mereka meninggalkan tempat di mana Khadir berada. Dan sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah, nak tengok bagaimana kesabaran Nabi Musa dan Yusha' bin Nun dalam menuntut ilmu. Kita kalaulah terlepas sempang, terlepas tempat, kadar dia 1 jam pun kita dah marah. Ini adalah 24 jam.
namun Al-Quran menceritakan kepada kita. Maka dalam riwayat ini dinukilkan, fatadzakkara, maka Yusha' bin Nun pun teringat, ikan tu sebenarnya dah hilang dekat perjalanan yang tempat berhenti rehat sebelum ini. Qala, maka berkata Yusha' bin Nun, tengok siapa datang tu? Ya, ke rumah ni. Allah qala, maka berkatalah, ara'aita, maka khabarkanlah kepadaku wahai Nabi Allah Musa, iz awaina, ketika kita berhenti rehat, ila sahrah, di sisi sebuah batu, fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya aku telah lupa tentang ikan tersebut, wa ma ansani, dan tidaklah yang menjadikan aku lupa, illa syaitan, kecuali syaitan, an azkurah, untuk aku sampaikan kepadamu ikan tersebut dah hilang pada tempat berhenti sebelum ini. Wattakhadha sabila, dan ikan tersebut telah mengambil jalannya, fil bahari, di dalam laut, ajaba, dengan cara yang pelik. Sebab ikan tu dah mati, ikan tersebut dah dimasinkan, tetapi bila sampai je ke tempat tersebut, maka ikan tersebut telah hidup dan dia mempunyai laluan khusus yang Al-Quran gambarkan umpama terowong yang dia boleh masuk ke dalam laut. Maka bila Nabi Musa dengar bahawa ikan tersebut dah hilang lama, berkatalah Nabi Musa, zalika ma kunna nabghi, itulah apa yang kita cari. Maka dalam keadaan letih, dalam keadaan lapar, bila Nabi Musa dapat tahu tempat tersebut adalah tempat yang mereka tinggalkan 24 jam yang lalu, fartadda, maka mereka bergegas kembali, ala atharihima qasasa, menelusuri jejak-jejak langkah mereka. Fa'arahu, maka mereka telah melihat makanal hut, tempat ikan tersebut. Maka berkatalah Yusha' bin Nun, hahuna wusifali, di sinilah ikan tersebut telah hilang. Fadhahaba yaltamis, maka Nabi Musa telah mula mencari. Fa'idha huwa bil Khadir, maka Nabi Musa bertemu dengan Khadir, musajja, yang sedang meliputi dirinya, thawbah, dengan kain, mustalqiyan alal qafa, sedang berbaring pada tengkuknya, ala hulawatil qafa, betul-betul pada tengkuk, tidak menyirit ke arah kanan maupun kiri. Maksudnya Nabi Khadir sedang berbaring pada tengkuknya. Maka Nabi Musa pun berkata, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Fakashafa thawba an wajhi, maka Khadir telah membuka kain daripada mukanya. Maka dia pun berkata, Waalaikumsalam, salam sejahtera juga ke atas kamu. Man anta, siapa kamu? Maka Nabi Musa pun menjawab, aku adalah Musa. Maka Khadir pun bertanya, waman Musa, Musa yang mana? Maka Nabi Musa pun berkata, Musa Bani Israel, Musa Nabi kepada Bani Israel. Qala maji'um ma ja'a bika, maka Khadir pun bertanya, kedatangan kamu, apa yang menyebabkan kamu datang? Qala, maka Nabi Musa pun menerangkan, jitu, aku telah datang, litu'allimani, supaya engkau boleh mengajarkan daku, mimma, sebahagian daripada ilmu yang ulimta, engkau telah diajarkan, rusyda, supaya boleh menjadi petunjuk buatku. Maka terus Nabi Khadir reject. Terus kita bayangkan kalau kita datang-datang nak belajar, terus kena marah. Apa yang berlaku? Maka terus Nabi Khadir berkata, innaka la tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersama denganku. Terus Nabi Khadir kata, engkau takkan boleh bersabar. Padahal Nabi Musa ini adalah Nabi, adalah Rasul Ulul Azmi, adalah Kalimullah. Kita lihat bagaimana Allah menguji Nabi Musa dalam untuk mempelajari ilmu. Maka Nabi Khadir terangkan, wa kaifa tasbir, dan bagaimanakah kamu nak bersabar, ala, di atas perkara yang malam tuhit bihi khubra, kamu tidak mempunyai pengetahuan yang meliputi tentangnya. Bagaimana kamu nak bersabar untuk ilmu yang kamu tidak tahu? Sebab ilmu yang ada pada Nabi Khadir adalah ilmu yang berbeza yang ada pada Nabi Musa. Itu kita telah baca pada riwayat sebelum ini kata-kata tersebut. Syai'un umirtu an af'alah idza ra'aitahu lam tasbir. Maka Nabi Khadir terangkan, kerana apabila aku diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan engkau melihat perkara tersebut, lam tasbir, engkau tak akan bersabar. Dan itu yang berlaku. Maka Nabi Khadir telah pecahkan kapal. Nabi Musa tak sabar. Nabi Khadir telah bunuh budak yang masih muda. Maka Nabi Musa tidak sabar.
Qala, maka Nabi Musa berjanji, satajiduni insya'allahu sabira, engkau akan mendapati aku dengan izin Allah bersabar, wala a'si, dan aku tidak akan membantah laka amra, perintahmu. Qala, maka berkatalah Khadir, fa in ittaba'tani, maka jika kamu mahu mengikuti aku, fala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu perkara pun, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehingga aku menceritakan kepada kamu daripada perkara tersebut. Maka bermulalah permusafiran dua orang Nabi, Nabi Allah Musa dengan ilmu yang tersendiri, Nabi Allah Khadir dengan ilmu yang berbeza daripada Nabi Musa. Fantalaqa, maka berjalanlah mereka berdua, hatta idza rakiba fis safinah, sehingga mereka berdua telah menaiki sebuah kapal. Maka apa yang berlaku? Kharaqaha, maka Nabi Khadir telah melubangkan kapal tersebut. Maka berkatalah Nabi Musa, intaha alaiha. Apakah maksud intaha alaiha? Qasada harqaha, maka Nabi Khadir telah sengaja melubangkan kapal tersebut. Maka berkatalah Nabi Musa kepada Khadir, akharaqtaha, adakah kamu melubangkan sebuah kapal, litughriqa ahlaha, untuk membenamkan, untuk menenggelamkan penghuninya. Tengok ada orang ambil jap barang kat Safina, cepat sikit. Maka berkata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra, demi sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang teruk, yang besar. Maka Nabi Khadir mengingatkan, alam akul, bukankah aku telah katakan, innaka la tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu sama sekali tidak mampu bersabar bersama denganku. Maka Nabi Khadir pun ingat janji dia. Maka Nabi Musa pun berkata, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku, bima nasitu, dengan perkara yang aku lupa, wala turhiqni, dan janganlah engkau membebankan aku, min amri usra, dengan urusanku yang menyukarkan aku. Kita nampak bagaimana Allah uji Nabi Musa untuk belajar. Kita kadang-kala diuji sedikit dalam belajar, maka kita dah marah. Tetapi ini bukan sebarang orang, Nabi Allah, kalimullah, Allah uji dia dalam untuk dia belajar. Dan ini adalah tarbiyah daripada Allah untuk Nabi Musa, apabila Nabi Musa mengatakan dialah orang yang paling berilmu, dan perkataan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa minta maaf. Fantalaqa, maka mereka berdua meneruskan perjalanan, hatta idza laqiya ghilmana, sehingga apabila mereka berdua bertemu dengan sekelompok budak-budak, yal'abun, yang sedang main. Budak-budak tengah main. Budak-budak kita nampak pada waktu itu baik, tak ada dosa dan sebagainya. Tiba-tiba apa yang berlaku? Nabi Musa diuji lagi. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, fantalaqa, maka Nabi Khadir telah pergi, ila ahadihim, kepada salah seorang daripada mereka, badi'ar ra'i, kelihatan seperti secara rawak. Maksudnya dia terus pergi kepada seorang budak yang mana nampak macam tak tanpa pilihan, secara rawak. Faqatalahu, maka dia bunuh budak tersebut. Lagi terkejut Nabi Musa. Tadi orang tu bagi tumpang kapal, dia pergi lubangkan kapal, itu dia dah marah. Tiba-tiba Nabi Khadir pergi bunuh seorang budak yang kelihatan tidak berdosa. Fazu'ira indaha Musa za'ratan munkirah, maka telah marahlah ketika itu Nabi Musa dengan kemarahan yang amat mungkarah, dengan kemarahan yang amat. Kenapa pergi bunuh pula budak yang tak berdosa? Sebab itu kata-kata Nabi Musa menggambarkan kemarahan Nabi Musa, aqatalta nafsa, adakah kamu membunuh satu jiwa, satu nyawa, zakiyah, yang suci, bighairi nafs, yang tidak berdosa membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang teruk, perkara yang mungkar. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW ketika sampai pada bab ini, pada bahagian ini, Nabi SAW bersabda, rahmatullahi alaina wa ala Musa, semoga Allah merahmati kita dan merahmati Musa. Laula annahu ajjala, kalaulah Nabi Musa tidak tergopoh-gapah, lara'al ajab, pasti Nabi Musa boleh melihat begitu banyak perkara yang menakjubkan. Walakinnahu akhadathu min sahibihi zamamah, namun Nabi Musa
diambil ataupun dipegang oleh temannya zamamatun, rasa malu, rasa takut dipersalahkan, yang mana menjadikan dia tak boleh nampak perkara buruk yang berlaku. Nabi Musa ni Nabi, dan seorang Nabi kebiasaannya dia tak boleh nampak maksiat. Sebab itu Nabi Musa bila nampak je perkara-perkara ini berlaku, Nabi Musa pada waktu itu zamamah, menjadikan Nabi Musa akan terus tegur. Tapi sabda Nabi, kalaulah Nabi Musa boleh bersabar lebih daripada ini, maka nescaya kita akan nampak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik daripada susunan Allah Subhanahu Wa Taala, aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang akal biasa kita tak faham, yang ilmu biasa kita takkan faham. Maka nampak macam kejam, kenapa budak tersebut dibunuh, tetapi semuanya berlaku dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha, sekiranya aku bertanya kepada kamu tentang sesuatu selepas ini, fala tusahibni, maka engkau tidak perlu membawaku menemanimu. Qad balaghta min ladunni udra, sesungguhnya engkau telah mendapat daripada sisiku alasan yang cukup untuk meninggalkan aku. Walau sabara, sebab itu sabda Nabi, kalaulah Nabi Musa mampu bersabar, lara al-ajab, pasti Nabi Musa akan nampak keajaiban Allah yang luar biasa. Qala, berkata perawi, dan adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara ahadan minal anbiya, apabila baginda menyebut nama-nama mana nabi, maka baginda akan mulakan dengan diri baginda dulu. Maka Nabi akan berdoa, rahmatullahi alaina wa ala akhi kadza, rahmatullahi alaina wa ala Musa, rahmatullahi alaina wa ala Isa. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebut tentang nabi-nabi yang lain. Fantalaqa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meneruskan perjalanan sehingga apabila mereka tiba pada suatu tempat yang mana penghuninya adalah liaman tercela, fatafa, maka mereka berdua telah mengelilingi fil majalis, pada beberapa tempat. Fastat'ama, mereka meminta pertolongan untuk diberi makan kepada penghuni tempat tersebut. Fa'abau an yudhaifuhuma, maka semua penduduk di situ enggan untuk membantu mereka, menjamu mereka, melayani mereka sebagai tetamu. Fawajada, maka mereka berdua, iaitu Nabi Musa dan Khidir, telah menjumpai di negeri tersebut jidaran, sebuah tembok, yuridu, yang hampir-hampir, ayyan qadda, untuk runtuh. Fa'aqamah, maka Khidir telah bersusah payah untuk menegakkan kembali tembok tersebut. Maka lagilah Nabi Musa marah. Di situ penduduk situ tak nak tolong, tetapi kenapa kita nak berbuat baik kepada orang yang tak nak tolong kita? Maka sebab itu Nabi Musa berkata, lau syi'ta, kalaulah engkau mahu, engkau sebenarnya boleh mengambil atas upah, atas pekerjaan ini, ajra, akan upah. Maka di sinilah Nabi Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik, ini adalah perpisahan di antara aku dan kamu. Wa akhadha bi thawbih, maka pada waktu itu Nabi Khidir memegang pakaian Nabi Musa, lalu dia pun berkata, saunabbiuka, akan aku khabarkan kepada kamu, bita'wili, tentang jawapan, malam tastati alaihi sabra, semua benda yang kamu tak mampu bersabar akannya. Maka dia pun terang, ammas safinah, adapun kapal yang telah dilubangkan, walaupun orang tersebut baik, bagi tumpang percuma, fakanat limasakin, maka kapal itu dimiliki oleh beberapa orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka mencari rezeki di lautan. Sampailah kepada akhir ayat, yang mana secara ringkasnya Nabi menerangkan, fa idza jaa alladhi yatasakharuha, maka apabila datang seorang raja yang ingin merampas kapal-kapal yang ada, wajadaha, lalu raja tersebut mendapati kapal tersebut munkhariqatan, berlubang, fatajawazaha, maka raja tersebut akan membiarkan kapal tersebut. Fa aslahuha, maka mereka boleh memperbaiki kapal yang berlubang tersebut bi khashabah, dengan hanya sebatang kayu. Maka kapal tersebut selamat, tetapi pada waktu itu kayu yang Nabi Khidir cabut adalah kayu supaya raja tersebut tidak merampas ataupun mengambil kapal tersebut. Wa ammal ghulam, adapun kanak-kanak yang Nabi Khidir telah bunuh, fatubi'a yauma tubi'a kafirah, maka di dalam takdir Allah
kanak-kanak tersebut adalah kanak-kanak yang akan membesar dalam kekufuran. Wa kana abawah, namun yang dirisaukan adalah ibu dan ayah kanak-kanak tersebut, dan adalah ibu dan ayah kanak-kanak tersebut qad atafa alaih, sangat-sangat menyayangi kanak-kanak tersebut. Falau annahu adraka, maka sekiranya kanak tersebut membesar dewasa dalam kekufuran, arhaquhuma, mereka pasti akan memaksa mendesak kedua ayah mereka tughyana, untuk melakukan perbuatan zalim, wa kufra, dan menjadi kufur. Maka apa yang Allah perintahkan Khadir buat, nak menyelamatkan iman ayah dan ibu mereka supaya mereka tidak meninggalkan agama dan tidak menjadi kafir. Maka sebab itu firman Allah di dalam Al-Quran, fa'aradna, maka kami berkehendak, an yubdilahuma rabbuhuma, untuk Allah menggantikan bagi kedua ibu dan ayah tersebut khairan minhu, anak yang lebih baik, zakatan, jiwanya bersih, wa aqraba rahmah, dan lebih mesra kasih sayangnya. Wa ammal jidar, adapun tembok yang aku bersusah payah untuk betulkan, fakana li ghulamain, maka sebenarnya apa tembok tersebut adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan sebenarnya di bawah tembok tersebut adanya harta yang ayah mereka simpan untuk mereka. Lalu kalaulah tembok tersebut runtuh, maka manusia akan jumpa harta tersebut sebelum waktu dan masanya. Maka sebab itu tembok tersebut tak boleh runtuh. Maka sebab itulah Khadir membaiki tembok tersebut. 6126 dan 6123, maka riwayat lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Ubaidullah bin Musa kilahuma an Israil an Abi Ishaq bi isnad at-Taimi an Abi Ishaq nahwa hadithi 6163. Wa bi ilaihi qala hadatsana Amr bin Naqir qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr an Sa'id bin Jubair عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. 6164 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu tamara, beliau pernah berdebat bersama dengan Al-Hur bin Qais bin Hisin Al-Fazari berkenaan tentang sahibi Musa, berkenaan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan peneman Musa. Abdullah bin Abbas berkata, huwal Khadir, orang yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan yang ada dalam Al-Quran itu adalah Khadir. Famarra bihima Ubay bin Ka'b, maka sedang mereka berdebat, maka telah melewati mereka sahabat Nabi yang lain, Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Fada'ahu, maka Al-Hur bin Qais dan Abdullah bin Abbas telah memanggil Ubay bin Ka'ab. Faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata, wahai Abu Tufail, halumma ilaina, datanglah kepada kami. Fa inni qad tamaraitu ana wa sahibi hada, sesungguhnya kami telah berdebat bersama dengan Al-Hur bin Qais ini berkenaan tentang siapakah sahib Musa yang ada dalam suratul Kahfi. Alladhi sa'ala as-sabila ila luqiyih, yang mana Nabi Musa minta untuk berjumpa dengan orang tersebut. Fahal sami'ta Rasulullah, adakah kamu ada mendengar sesuatu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya? Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama Musa fi mala'im min bani Israel, sedang Nabi Musa bersama dengan sekelompok daripada Bani Israel, idza ja'ahu rajul, maka telah datang seorang lelaki kepada Nabi Musa lalu bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, adakah kamu tahu wahai Musa, ada tak sesiapa yang lebih berilmu daripada kamu? Maka Nabi Musa pun jawab, la, tidak, sebab Nabi Musa ini memang kalimullah, dia boleh bercakap terus dengan Allah. Maka Allah tidak suka jawapan tersebut. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bal abdunal Khadir, bahkan ada seorang yang lebih berilmu daripada kamu, itulah Khadir. Maka Nabi Musa tak marah bila dia dapat tahu ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Maka Nabi Musa telah fasa'ala, Nabi Musa telah meminta as-sabil, peluang, jalan, ila luqiyih, untuk menemui Khadir. Faja'alallahu azza wa jalla lahu al-huta ayah, maka Allah menjadikan untuk Nabi Musa ikan
yang masin sebagai tanda, dan dimaklumkan kepada Musa, idzaftaqattal huta, apabila kamu hilang ikan ini, farji', maka kembalilah ke tempat tersebut, kerana sesungguhnya di situ kamu akan menemui Khadir. Fasara Musa masyaallahu an yasir, maka Abu Ubay bin Ka'b berkata, maka berjalanlah Nabi Musa untuk tempoh yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Musa telah berkata kepada pembantunya Yusha' bin Nun, atina ghada'ana, bawakan untuk kami makanan kami. Maka telah berkatalah pembantu Nabi Musa, hina sa'alahul ghada', sewaktu Nabi Musa meminta makanan, ara'aita, adakah tuan tahu ketika kita telah berehat di sebuah batu yang besar, fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya aku lupa akan keadaan ikan, wa ma ansani, dan tidaklah yang melupakan aku kecuali syaitan untuk memberitahu kepada kamu. Maka berkatalah Nabi Musa kepada pembantunya Yusha' bin Nun, zalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita cari. Fartadda, maka bergegas mereka kembali, ala atharihima qasasa, menelusuri jejak tapak kaki mereka. Fawajada Khadira, maka mereka berdua telah menemui Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih, dan adapun kisah tentang Khadir adalah seperti yang Allah telah ceritakan dalam suratul Kahfi, illa anna Yunus qala fakana yattabi'u atharal huti fil bahri. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum, yang ini kita akan sambung pada jam 6.30 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.